Okey, berikut kita lihat 4.4 System of Linear Equation with 3 variables. Jadi sekarang ni untuk 4.4 ni kita akan selesaikan 3 persamaan serentak dengan menggunakan kaedah matrix. Okey. Jadi step yang pertama, tak kira apa jenis kaedah, kita akan gunakan yang pertama tu kita mesti tukar kepada daripada simultaneous equation kepada matrix equation. Okey. Di mana cara kita nak tukar ni mudah je. Kalau kita lihat, kita kena asingkan untuk constant. Setiap constant ni kita akan asingkan dalam bentuk matrix. Jadi kalau kita lihat yang pertama ni, kita lihat constant dia adalah A1, B1 dan C1. So kita letak dalam first row. Untuk second equation pun sama juga. Kita akan ambil constant yang berikutnya, A2, B2, C2. So kita akan letak untuk second row. Third row pun sama. Okey, kemudian kita lihat soalan ni mengandungi 3 variable. Jadi kita akan tukar dalam bentuk X, Y, Z. Sekiranya soalan itu menggunakan variable P, Q, R, maka untuk di sini kita akan tukarlah P, Q, R. Kemudian untuk yang sebelah kanan ni, nilai equal ni yang di sebelah kanan, kita akan letak equals tu dalam bentuk column matrix. Okey. Jadi yang pertama yang kita lihat ni adalah matrix A, yang kedua ni adalah X, dan yang sebelah kanan tu adalah matrix B. Okay. Jadi kalau kita nak solve simultaneous equation ni, sebenarnya kita akan menggunakan formula X equals to A inverse multiply by B. Okay. Sebenarnya kalau kita nak lihat kenapa jadi A inverse multiply by B. Okay. Sebenarnya dia punya kaedah dia, kalau kita nak proses daripada sini, kita akan darab dengan A inverse kiri dan kanan. Okay. Kiri dan kanan. Okay, jadi pastikan bila kita buat inverse tu sebelah kiri, setiap sebutan tu mesti darab inverse di sebelah kiri. Jadi tak bolehlah kita buat, kita darab sebelah kiri tu A inverse, maka yang sebelah kanan tu kita akan letak di kanan B. Okay? Jadi dia kena ikut. Kalau inverse tu sebelah kiri tu kita letak di sini, maka sebelah kanan pun mesti letak di sebelah kiri daripada matrix. Okay? Kemudian kita dah lihat hasil darab inverse dan A ni, dia akan menghasilkan IX. Okay? IX. Maksud dia inverse darab A tu kita akan dapat identity, dan kita akan kekalkan X equals to A inverse multiply by B. Okey, kemudian dan kita lihat bila setiap kali identity darabkan dengan matrix, dia akan hilang identity. Dia akan dapat X. So itu yang kita dapat, formula kita adalah X equals to A inverse multiply by B. Okey, untuk kita nak solve simultaneous equation ni, kita ada 3 kaedah. Ini bergantung kepada soalan. Jadi yang pertama kita menggunakan kaedah inverse of matrix. Kemudian yang kedua Gauss ataupun Gauss-Jordan elimination. Dan yang ketiga kita akan gunakan Cramer's rule. Okey, kita lihat contoh 28. Okey, sekarang ni untuk permulaan ni kita nak tukar daripada simultaneous equation ni dalam bentuk matrix equation. Ini adalah step yang pertama. Okey. Jadi kita belum solve lagi ni, kita cuma nak belajar bagaimana kita nak tukarkan daripada simultaneous equation kepada matrix equation. So kita akan dapat, so kita asingkan je, kita asingkan. So kita akan dapat 3 to -1. Kita ambil je constant untuk setiap x, y, z. Kemudian untuk second row pun sama, 1, 4, 3. Kemudian third row 5, 91 and 1. Dan kita akan buat multiply by x, y, z, sebab soalan ni menggunakan variable x, y, z. 1 equals to 6, 5, 4. Okay, ini yang dipanggil sebagai matrix equation. Jadi kalau kita nak solve by using matrices method, kita mesti gunakan first step dia adalah matrix equation. Contoh yang kedua, okay, yang ni kita boleh asingkan 5, 7, 1 dan 2, 3, 2, 3, 4, 3 multiply by x, y, z. Okay, kemudian equals to, okay, untuk yang ni kena hati-hati macam contoh ni, di sini negative 67. Kita punya kaedah constant ni mesti bawa ke sebelah kanan. Jadi kita akan tulis 48, kemudian asalnya negatif, kita gerakkan ke kanan dapat 67,
Dan okey, dan untuk yang di sini pun kena hati-hati lah ini kenapa saya ambil positif, sebab saya gerakkan ini negatif 3Z ni kita gerakkan ke kiri. Itu yang kita dapat positif 3 tu. Okay, equals to 32. Okay, ini kaedah bagaimana kita nak tukar kepada bentuk matrix equation. Okay, seterusnya. Okay, kita lihat bagaimana kita nak selesaikan simultaneous equation ni bergantung kepada soalan. Tadi kita dah lihat dia ada 3 kaedah. Okey, yang pertama, okey, kita dah beri 2 matrix. Okey, kita dah beri 2 matrix. Kita nak tukar. Okey, kita lihat contoh 29. Kita dah beri 2 matrix A dan B. Soalan yang pertama adalah evaluate the product of AB. Maksudnya kita jawab dulu soalan yang pertama ni dengan cara kita darabkan 2 matrix A darab B. Okey. Jadi kalau kita selesaikan ni A darab B. Okey, so kita selesaikan dulu. Matrix A darab B equals to, okey, kita ambil 2 negative 1 1 1 0 1 3 negative 1 4, and then multiply by B matrix 1 3 negative 1 negative 1 5 negative 1 negative 1 negative 1 and 1. Okay, so ingat bila kita nak darab 2 matrix, yang first matrix ni kita akan gunakan row saja, yang kedua ni kita gunakan column. Okay, jadi kaedah darabnya adalah kita akan ambil dulu first row, multiply by kita akan ambil row, kita akan ambil row. Okay, kita selesaikan dulu, kita darabkan dengan first column, kemudian kita cuba darab ini dulu. So this one equals to, okey, jadi kita lihat bila kita nak darab matrix, pastikan setiap nombor tu dia mesti ada pasangan dia. 2 dengan 1, negatif 1 dengan negatif 1, dan 1 dengan negatif 1. So kita akan darab. So saya buat terus 2 plus 1 multiply by negative 1 negative 1. Ini untuk first element. Kemudian kita teruskan lagi, kita darab untuk second column pula. Okey, untuk second column kita darab sama juga 2 dengan 3 pasangan dia, 5 dengan negatif 1, 1 dan negatif 1. So kita darab. So kita akan dapat 6. Okey, kita akan dapat 6. Kemudian kita dapat negatif 5 dan kita dapat negatif 1. Okey. Kemudian kita terus yang terakhir. Okey, kita ambil yang ni pula ya. Okey, saya darab yang ketiga pula. Yang ketiga, so kita akan dapat 2 darab negatif 1 negatif 2. Kemudian negatif 1 darab negatif 1 positif, dan 1 darab 1 positif. Okey. Dan kita akan teruskan sampai habis. Okey. Bila selesai first row, kita akan teruskan dengan okey, nanti kita selesaikan ni. Ni kalau saya selesaikan ni 1, okey. Ni 1, ni 0, yang ni akan dapat negatif 1. Sama juga ni 3, kemudian plus 0 plus negatif 1. Okey. 3 0 negatif 1. Negatif 1. Yang ni pun sama, kita akan dapat negatif 1 negatif 1, kemudian 0, kemudian tambah 1. Ini pun kita teruskan 3, kemudian 1, tiga, 1 dan negatif 4. Okey, betul ni. So ni 9 tolak 5 tolak 4. Okey, kemudian yang terakhir adalah negatif 3 tambah 1 tambah 4.
Okay. So kita akan dapat jawapan dia adalah, ini adalah 2, yang ni 0, yang ni akan dapat 0 juga, yang ni 0, yang ni 2, yang ni 0, kemudian yang ini 0, yang ni dapat 2. Ini akan dapat 0, kemudian yang ini kita akan dapat 2. Okey, kemudian ni soalan yang pertama, evaluate the product of AB, dah selesai. Kemudian seterusnya, deduce A inverse. So daripada sini kita dapatkan A inverse. So kita nampak bentuk dia adalah AB equals to 2I. Sebenarnya yang ni kita boleh tukar kepada 2 darab dengan identity. Itu yang kita tukar kepada bentuk 2I. Kalau kita jumpa yang macam ni, maksud dia bila kita nak mencari inverse, terus A inverse equals to 1/2 multiplied by B. So kita akan dapat 1/2 darab dengan B. B kita adalah 1, 3, negatif 1, 1, 5, negatif 1, negatif 1, negatif 1 dan 1. Okey. Okey, maka kalau kita selesaikan, maka inilah kita punya jawapan inverse. Okey. Untuk soalan ni kita lihat inverse ni kita akan gunakan untuk menjawab soalan seterusnya. Okay, jadi selonnya kita biarkan setengah tu di luar. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Hence, maknanya gunakan maklumat yang sebelum ni kita nak solve. Okay, so daripada sini kita tukar dulu dalam bentuk matrix equation. So kita akan tukar 2, negative 1, 1, kemudian 1, 0, 1, kemudian 3, negative 1, 4. Okay, multiply by X, Y, Z. Okay, equals to, sebelah kanan nilai dia adalah 3, 1, 0. Okay, kita lihat yang ini adalah sama dengan matrix soalan. Yang ni adalah matrix B. Okay, jadi kalau kita lihat kepada soalan tadi, yang ini sama dengan matrix A. Okay, sama. Jadi kita boleh gunakan maklumat tadi. Jadi kalau kita dapatkan X, kita boleh gunakan A inverse multiply by B. A inverse tadi yang kita kira tadi lah. Okay, yang kita kira tadi adalah 1/2 darabkan dengan 1, 3, negatif 1, negatif 1, 5, negatif 1, negatif 1, negatif 1 dan 1. Okay, kemudian kita darab dengan matrix B, 3, 1, 0. Okey, jadi kalau kita darabkan dulu, so yang ni kita akan dapat X, Y, Z equals to 1/2, kita biar dulu. Kita selesaikan dulu, kita akan ambil row multiply by column. Okey, so kita akan dapat 3 tambah 3 tolak 0. Okey, tu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ambil second row multiply by first column ni. So negative 3 plus 5 subtract to 1. Kemudian negative 3 subtract to 1 and plus 0. Okay, so kita akan dapat 1/2 darabkan dengan 6, 2 dan negatif 4. Maka kita lihat jawapan dia 3, 1 dan negatif 2. Okey. Jadi bila soalan kata solve, maka pastikan jawapan akhir dia mesti tulis X tu berapa. X tu 3, Y sama dengan 1 dan Z sama dengan negatif 2. Okey, selesai. Ini kaedah yang pertama. Okay, soalan yang pertama tu kita nak show that 1/19 multiplied by matrix is the inverse of 421 sampailah 113. Okay. Jadi kalau kita lihat ni, kita perlu cari inverse lah. Okay, katakan saya start dengan let A lah. Let A equals to 421,302 and 113.
Okey, jadi untuk kita nak mencari inverse, kita boleh guna kaedah adjoint. Untuk kat sini kita boleh gunakan kaedah adjoint. So inverse tu adalah 1 over determinant multiply by adjoint A. Okey. So kalau kita lihat kat sini, kita cari dulu determinant. Determinant ni kita boleh dapatkan sama ada kita pilih row ataupun column. Katakan saya pilih second row lah. Okey, second row. Maka ingat ni kita punya formula kita mesti berselangsri dengan tambah tolak. So yang ini kita akan ambil. So yang pertama, kalau kita lihat cofactor, kalau row yang kedua bermula dengan tolak kemudian tambah tolak. Okay, so yang pertama ni, elemen yang pertama 3 multiply by, tapi sini ada negatif. Okay, multiply by determinant of minor to 1. So kita eliminate first ataupun second row, first column. Second row, first column, kita akan dapat 2 1 1 3. Kemudian yang berikutnya tambah elemen yang kedua 0, so tak perlu tulis. Kemudian yang berikutnya tolak. Okey, tolak dengan elemen yang ketiga 2, darab dengan minor 2 3. So 4 2 1 1. Okay. Jadi kalau kita kira ni, negative 3 multiply by 6 tolak 1 5. Kemudian yang tengah tu 0 kekal. Tolak 2 darab dengan 4 tolak 2 2. So daripada sini negatif 15 tolak 4, so dapat negatif 19. Negatif 19. Betul tak? Negatif, permulaan dia negatif 6 tolak 1 5. Okey. Kemudian seterusnya kita perlu dapatkan adjoint. Ingat, adjoint ni dia tak boleh terus dapat jawapan ni. Kita kena cari cofactor matrix, tetapi kita akan transpose. Jadi saya dapatkan dulu cofactor matrix. So kita buat terus cofactor matrix bermula dengan tambah, minor, kemudian tolak, kemudian tambah lagi, kemudian kita tolak, dia berselangsri. Okey, yang ni tambah, yang ni tolak, tambah. Okey. Okey, kemudian kita dapatkan dia punya minor dia. So kita eliminate first row, first column, first row, first column, 0 2 1 3. Kemudian yang seterusnya, okey, 3 2 1 3 1 3. Kemudian yang ini 3 0 1 1. Dan seterusnya 2 1 1 3 4 1 1 1 3. Kemudian kita akan ambil 4 2 1 1. Yang ini kita akan ambil 2 1 2 1 0 2. Kemudian kita akan teruskan lagi 4 1 3 2. Kemudian 4 2 3 0. Okey, kemudian kita selesaikan. Nanti kita akan dapat cofactor matrix kita adalah 3 0. Ni negatif 2. Yang ni 9 tolak 2 7. Kemudian 3. Ini 6 tolak 1 5. So negatif 5. 12 tolak 1 11. Kemudian 4 tolak 2 4 negatif 2. So ini 4. Yang ni 8 tolak 3 5. Dan 0 negatif 6. Okey. Okey, kemudian kita terus dapatkan kita punya inverse. So daripada sini kita sambunglah. Okey. So kita akan sambung. Maka inverse of matrix A equals to 1 over determinant negatif 19. Kemudian yang di sini kita mesti ambil daripada C, tapi kita ambil dia punya
row tukar kepada kolom sebab kita gunakan C transpose. So kita akan dapat di sini negatif 2. So kita dapat negatif 2, negatif 7. Kita ambil row tukar kepada kolom sebab kita ambil cofactor matrix C transpose. Ni negatif 5, 11, negatif 2. Kemudian 4, negatif 5, negatif 6. Okey. Jadi kita boleh tulis semula kat sini. So jawapan A inverse kita adalah 1/19. Kemudian yang negatif tu kita masukkan ke dalam matrix. So dapat 2, 5, negatif 4, 7, negatif 11, 5, kemudian negatif 3, 2, 6. So kita dah berjaya tunjukkan. Okey, untuk soalan kat sini, biasanya nanti dalam soalan tugasan terutamanya nanti kita akan diberi X tu yang mana. Jadi variable ni biasanya ikut turutan lah. Kalau di sini kita boleh wakilkan X ni sebagai orange. Okey, oranges. Kemudian Y ni kita boleh wakilkan sebagai cos for lemons. Okey. Kemudian Z ni kita boleh wakilkan untuk okey, kita orange, lemon, kemudian lime. Okey, yang ni. Ni biasanya kita dalam soalan biasanya akan dinyatakan X tu yang mana. So untuk kat sini kita set je X. Biasa kita ikut turutan lah. Yang pertama X, yang kedua Y, yang ketiga adalah Z. Okey, kemudian daripada maklumat ni, kita baca dulu maklumat yang pertama. For oranges, maksudnya kita ada 4X, 2 lemons, so plus 2Y. Kemudian 1 lime, maksudnya tambah Z. Okey, ini semua dibincang nilai kos dia. Kos dia adalah RM8.80. Kemudian maklumat yang kedua. Okey, maklumat yang kedua pula, 3 oranges. Oranges tadi adalah X. So kita akan ambil lah 3X. Kemudian and 2 limes. Ini jangan lupa ini adalah 2Z. So tambah 2Z. Kos dia adalah RM6.20. Okey, RM6.20. Kemudian kita teruskan lagi. Maklumat yang ketiga, an orange. Maksudnya ini adalah X. A lemon, itu adalah Y. Kemudian 3 limes, 3Z equals to kos dia adalah RM5.50. So kita dah ada 3 persamaan. Okey. Jadi jangan lupa kita akan tukar dulu dalam bentuk matrix equation. 4, 2, 1, 3. Y dia tak ada, 0, 2. Kemudian X 1, Y 1, Z 2, 3. Dan variable kita adalah X, Y, Z. Sama dengan RM8.80, RM6.20 dan RM5.50. Okey. Dan kalau kita lihat ni, yang ini sebenarnya dia sama dengan matrix yang kita kira tadi. Ini adalah A, yang ini adalah X, yang ini adalah B. Okey. Jadi kalau kita nak selesaikan terus, kita boleh teruskan X sama dengan A inverse multiply by B. A inverse tadi kita dah kira, kita dah show tadi, nilai dia adalah 1/19 darab dengan matrix 2, 5, negatif 4, 7, negatif 11, 5, negatif 3, 2, 6. Okey, dan darabkan dengan matrix B. B itu ada yang sebelah kanan ni lah, 8.8. Okey, kemudian kita boleh ambil 6.2, 5.5. Okey. So kita selesaikan 1/19 ni kita buat kemudian, dan kita selesaikan, kita akan ambil first row multiply by first column. Okey. Nanti kalau kita selesaikan, kita akan dapat nilai dia adalah 26.6, kemudian 20.9 dan akhir sekali 19. Maka kita akan dapat nilai dia 140,
1.10. Yang ini adalah 1. Ini selepas kita darabkan dengan 19. Maka soalan dia, form a system of linear equation. Kita dah bentukkan. Kemudian find the cos of an orange. Maknanya kita tulis adalah cos of an orange. Maka terus kita bagi tahu nilai dia adalah RM1.40. Mesti dalam bentuk ayat. Pengiraan kita memang XYZ. Ini adalah XYZ. Tapi bila kita nak simpulkan jawapan kita, kita kena balik X tu mewakili apa. Jadi jangan tulis X sama dengan RM1.40. Nyatakan X tu mewakili apa. Kemudian yang ini pun sama. Ini cos untuk Y itu adalah alignment. Maka nilai dia adalah RM1.10. Dan yang terakhir adalah lines. Nilai dia adalah RM1. Jadi pastikan jawapan dia jangan kita biarkan XYZ. Kita lihat balik apa maksud XYZ. Kita lihat contoh yang ke-31. Contoh 31. Yang pertama kita nak kira determinan. Jadi ingat determinan ni kita boleh pilih mana-mana baris ataupun kolom, row ataupun kolom. Katakan saya pilih. Biasanya kita akan pilih row ataupun kolom yang ada 0. Itu lagi mudah. Katakan saya pilih second row. So saya akan ambil equals to. So determinant of A equals to. So kita lihat balik kalau kita pengiraan ni, kita ni mesti menggunakan cofactor. So yang pertama negatif, positif, negatif. Ini untuk second row. Jadi yang pertama tu mesti ada negatif. Nilai dia 5. Dan minor kita adalah minor to 1. So 3, 4, 9, 3. Kemudian yang kedua ni 0, tak perlu kira. Kemudian yang ketiga mesti ada negatif. Minor 2, 3. 2, 3, 8, 9. So kalau kita selesaikan, kita dapat determinan dia adalah 141. Selesai soalan yang pertama. Kemudian kita lihat soalan yang kedua. Write down the cofactors of all the elements in A. Soalan B kita nak dapatkan cofactor pula. Cofactor maksudnya kita akan kira lah cofactor untuk semua sekali. So kita akan buat yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif. Dia perlu berselang-seli. Ni positif, negatif, kemudian positif, negatif dan positif. Ini adalah untuk cofactor. Jadi kita akan eliminate first row, first column, 0, 1. Ini 0, 1, 9, 3. Dan kamu teruskan lah. 5, 1, 8, 3, 5, 0, 8, 9. Kemudian 3, 4, 9, 3, 2, 4, 8, 3, 2, 3, 8, 9, 3, 4, 0, 1, 2, 4, 5, 1 dan 2, 3, 5, 0. Selesai. Ini kita punya cofactor matrix kita. Kemudian soalan C pula, kita nak determine the adjoint. So adjoint A equals to, maksudnya kita ambil lah C transpose. C transpose ni maksud dia kita akan ambil row tukar kepada kolom. Negatif 9. Negatif 9. Negatif 9. Kemudian negatif 7 dan 45.
Okey, kemudian yang lain tu tak kita ubah jugalah. 27 negatif 26, sini 6, sini 3, sini 18, negatif 15. Itulah kita punya adjoint. A inverse equals to, kita boleh gunakan semua maklumat tadi lah. Okay, so yang ini ingat, ini adalah sama dengan C transpose. So saya dah kira tadi, determinan kita 141 dan adjoint kita adalah negatif 9, 27, 3, negatif 7, negatif 26, 18, 45, 6 dan negatif 15. Okey, selesai. Hence, solve the system of linear equation. Okey, jadi step yang pertama, kalau kita nak solve, yang pertama tukar dalam bentuk matrix form. So 2, 3, 4. So X 5, Y tak ada 0, Z 1, 8, 9, 3. Okay, darabkan dengan X, Y, Z sama dengan negatif 7, 7 negatif 5. Okay. Dan kita lihat ni tadi 2, 3, 4. Okey, 2, 3, 4, 5, 1. Ini sama dengan adalah matrix A ni. Yang ni X, yang ni adalah B. Okey. Jadi kalau kita selesaikan ni, mudah je lah. So X equals to A inverse multiply by B. A inverse dah ada 1/141. Kemudian darabkan dengan yang kita dapatkan tadi, negatif 9, 27, 3, negatif 7, negatif 26, 18, kemudian 45, 6 dan negatif 15. Kita darabkan dengan negatif 7 yang B ni sebelah kanan, negatif 5. Okay. So kalau kita darabkan ni, nanti kamu selesaikan ni, akhir sekali selepas kita bahagi dengan 141 ataupun kita selesaikan ni 141, bila kita darabkan 141, kita darabkan yang pertama negatif 141, yang kedua 141, yang kedua adalah negatif 282. So akhir sekali adalah negatif 1, 1 dan 2, negatif 2. Maka ini bukan soalan application jadi kita boleh jawab terus lah. X adalah negatif 1, Y adalah 1 dan Z sama dengan negatif 2. Okey, kita lihat kaedah yang kedua pula. Kita nak menggunakan Gauss-Jordan. Okey, Gauss-Jordan ni maksud dia, kita akan menggunakan ERO. Dalam Gauss-Jordan ni ada kaedah ERO. Okey. Ini kalau kita lihat, katakan kita ada matrix soalan. Kita ada matrix soalan yang ini adalah daripada matrix equation. Sebelah kiri adalah A kita. Yang B ni adalah yang sebelah kanan tu. So daripada sini kan kita ada matrix A and B. So kita letak aja A dan B ni bersebelahan. Kita proses dengan menggunakan ERO. Maka sebelah kiri ni kita proses sampai dapat identity. Yang sebelah kanan ni adalah jawapan dia. Sebelah kanan ni adalah jawapan dia. Okey, kemudian kita lihat sikit nota ni. Kadang-kadang istilah dia hanya menggunakan Gauss elimination. Itu maksud dia, kita akan asingkan ini adalah matrix A, yang ini adalah matrix B. Kita asingkan sebelah-sebelah. Kita proses ERO. Kita tak proses sampai dapat identity. Kita sampai dapat upper triangular matrix. Maksud dia, yang atas daripada segitiga ni ada nilai. Daripada main diagonal ni ke atas dia ada nilai. Yang di bawah ni 0. Maksudnya kita proses sampai yang bawah ni 0 je. Kalau kita buat ERO, kita proses sampai bawah tu 0. Itu dia panggil Gauss elimination. Tapi kalau Gauss-Jordan, kita kena proses gunakan ERO, semua ni dapat identity. Maka yang sebelah tu adalah jawapan kita. Okay? Itu beza dia. Okey, kita lihat soalan. Kita nak selesaikan ni tapi menggunakan
Gauss Jordan. Okey. Jadi step yang pertama, tukar dulu dalam bentuk matrix equation. 2, negative 1, 1, 1, 1, negative 3, kemudian 1, negative 1, 1. Multiply by x, y, z. Kemudian sama dengan 0, 3, negative 1. Okay. Jadi kalau kita nak menggunakan Gauss, Gauss maksudnya kita akan gunakan IRO sampailah kita dapat 0. Dapat 0 Gauss ni dia tak perlu semua sampai identity, sampai kita dapat segitiga 0 dekat bawah. Okey, jadi step yang pertama, tak kisahlah Gauss ke Gauss Jordan ke, kita perlu tukar dulu dalam bentuk persebelahan. Okey, katakan kita selesaikan ni. Saya buat dulu sini. 2, negative 1, 1, 1, 1, negative 3. Kemudian 1, negative 1, 1. Sebelah dia adalah 0, 3, negative 1. Okey, jadi kita nak menggunakan Gauss Jordan. Kalau Gauss Jordan, kalau Gauss saja, kita hanya tukar yang di bawah ni dalam bentuk 0, 0. So saya jadikan ni dulu 0, 0. Jadi saya bergerak dulu C1. Okey, saya bergerak C1. So yang pertama kita tukar R2 dan R3. Okey, jadi kalau nak create formula R2, sini R3, kita berada pada C1, maka sebelah sini mesti R1. Tujuan kita jadikan 0. Okey, sekarang kalau kita nak tentukan formula berdasarkan C1 ni, R2 kita 1, R1 pun 1, maka kita akan tolakkan dia. Untuk C1 ni, R3 kita 1. Okey, kalau kita nak create formula R2 kita 1, kemudian R1 kita 2. Maka kalau kita nak create formula, ini mesti 2. Samakan dulu, kemudian kita akan tolak. So dapatlah formula. Kemudian untuk R3 pula, nilai R3 di sini 1, R1 2. Maka saya kena darabkan juga dan formula ditolak. Jadi hampir sama dengan yang pertama. Okey. Kemudian kalau mahir kita buat teruslah. Kalau tak mahir kita buatlah table. Okey. Kalau kita nak buat table katakan saya buat table R2 tolak dengan R1. Jadi R2 ni kita ambil tapi darab 2. So sini 2, sini 2, sini negatif 6. Kemudian ini akan dapat 6 sebab darab 2 6. Kemudian untuk row yang kedua ni kita akan letak negatif. So ini negatif 2, yang ni 1, yang ni negatif 1, yang ni 0. Okey, kemudian kita jumlahkanlah. Jumlah letakkan dalam row yang kedua. So yang pertama 0, yang kedua 3, yang ketiga negatif 7, yang ni adalah 6. Tambah je. Kemudian kita bergerak ke third row pula. So yang ini ubah, kita akan ambil R3. Ini kita ambil 2R3. So kita ambil row yang ketiga darab 2. So 2, negatif 2, 2, kemudian negatif 2. So jumlahkan lagi. Letak row yang ketiga 0, negatif 1, 1 dan negatif 2. Row yang pertama tak berubah. Okey. Kemudian kalau kita nak gunakan Gauss, okey, kalau kita sebenarnya kita akan teruskan dengan C2. Kalau kita nak menggunakan kaedah Gauss saja, maka kita akan teruskan IRO tapi kita hanya jadikan ni 0. Sebab Gauss saja 0, 0, 0. Ada 3 0 kat bawah. Okey, katakan saya nak buat sampai Gauss je, maka kita akan dapat, so saya ubah R3 R3. So R3 sama dengan
R3 star ni R3, sini R2, sebab kita tengah buat C2. Nak tentukan formula, kita ambil berdasarkan C2, R3 kita negatif 1, R2 kita 3. Maka kita akan samakan nombor dulu dan nanti 3, kemudian jumlahkan dapat 0 tambah. Okey, maka itulah kita punya formula. Jadi kita buatlah table. So kita buat table. Kalau mahir tak perlu table ni. So 3R3, sini R2. Okey, R2 kita ambil daripada sini, daripada sini R2. R2 kita sini adalah 0, 3, negative 7, 6. R3 pula kita boleh ambil tapi darab 3. So 0, negative 3, 3, negative 6. Kemudian jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, so dapat 0, yang ini pun 0, ini akan dapat negatif 4, kemudian ini kita akan dapat 0. ok, so 2, negatif 1, 1, 0, 0, 3, negatif 7, 6. ok, jadi kalau Gauss method sampai sini je. Ini dia panggil Gauss method, sampai sini je. Maknanya kita hanya bina segitiga je, segitiga bawah ni je. Okay, kemudian kalau nak selesaikan, katakan soalan ni sampai sini je kan, maka kita kena buatlah simultaneous equation. Kita dah ada ni, so buatlah 2x tambah 2x tolak y tambah z equals to 0. Kemudian kita ambil 3y tolak 7z sama dengan 6. Kemudian negatif 4z sama dengan 0. ok, jadi kita proses dah. Dapatkan z berapa, kemudian proses lagi, mungkin dapat y berapa, proses lagi, dapatlah x tu berapa. Maksud dia kita hanya buat matrix ni separuh jalan je kalau Gauss method ni. Kemudian yang lain tu kita akan habiskan dengan simultaneous equation, bermula daripada gantian equation yang ketiga ni. ok, tu kalau Gauss method. Nanti selesaikan. ok, katakan saya nak teruskan. Katakan soalan ni jadi soalan yang kedua, kita nak dapatkan dalam bentuk Gauss-Jordan. ok, kalau Gauss-Jordan, saya kena teruskan lagi lah. ok, jadi kita tadi sambung dengan C2. Kalau Gauss-Jordan, semua tu kita akan jadikan identity. Jadi step yang berikutnya kita akan jadikan yang ini sebagai 0. So saya teruskan lagi. Kalau saya teruskan lagi, maka ubah R2. So saya ubah R2, bukan R2. So saya ubah R1 dengan menggunakan berdasarkan C2 ni, R1 dengan R2. Kita gabungkan R1 dengan R2. Nak tentukan formula, R1 kita nanti 1, R2 kita 3. Maka kita mesti darab 3 dulu, kemudian kita akan jumlahkan supaya dapat 0. So kita ubah first row ni dengan menggunakan formula yang ni, 3R1. So kita ambil daripada sini R1 darab 3 ya. So 6, negatif 6, apa pula negatif 6, negatif 3. So ini negatif 3, kemudian 3, 0. So yang baru kita dapat 6, kemudian 0, kemudian kita dapat negatif 4, kemudian jumlah dia adalah 6. Sini 6. Okey, kemudian kita buat lagi ERO. Kita pindah kepada C3 pula. C3. So kita teruskan dengan C3. Tujuan kita nak dapatkan yang ini 0, yang ini pun 0, sebab 0, 0 kan. So kita ubah R1. Saya sambung sini. So saya ubah R1, kemudian formula dia R1 dengan R3, sebab kita tengah buat C3. Kemudian kita perlu ubah R2 pula dengan cara R2, sini R3 juga. Okay.
Kalau kita nak create formula, kita ambil berdasarkan C3, R1 kita negatif 4. Negatif 4. R3 kita negatif 4 juga. Negatif 4. Okay. Jadi saya kena letaklah sini tolak, baru dapat 0. Kemudian R2 negatif 7. R3 negatif 4. Maka saya samakan nombor dulu. Ni 7, yang ni 4. Okay. So dua-dua nanti 28. So kena ambil sini tolak. Itulah kita formula kita untuk kita ubah second row. Kemudian kalau tak main, gunalah table. Okay. Okay, katakan saya buat table lah. Untuk ubah R1, so sini R1, sini R3, tapi ada tolak. Okay, R1 kita adalah 6, 0, negatif 4. So ini 6. R3 0. 0, 0. Ini akan jadi positif 0. Kemudian jumlahkan, maka dapatlah yang baru. So 6, 0, 0. Kemudian ini pun 6 juga. Okey. Kemudian kita nak buat untuk R2 pula. Okey, untuk R2 pula, yang ini adalah formula 4R2. Yang ini formula negatif 7R3. So kita ambil R2, tapi kita darab 4. So 0, ni 12, negatif 28. 6 kali 4, 24. Untuk R3, kita darab dengan negatif 7. So 0, 0, kemudian 7 kali 4, 28. Yang ni 0. Kemudian jumlahkan, maka kita letak pada row yang kedua. So ni 0, ni dapat 12, ni dapat 0, ni dapat 24. Okay. Kemudian yang third row ni kekal. Okay. Ni masih belum dipanggil Gauss Jordan. Sebab Gauss Jordan kita kena tukar sehingga jadi identity. Jadi kita tambah lagi satu step, ubah R yang pertama, tapi kita darab dengan 1/6. Semua darab dengan 1/6. Yang kedua pun ubah juga, darab dengan 1/12. R3 pun kita ubah, darab dengan negatif 1/4. Okey, maka yang pertama dapat 100, 1. Kemudian yang ni bagi dengan 12. Ni bagi dengan negatif 4. Okay. Maka dapatlah kita punya jawapan. Jadi yang sebelah kanan ni adalah jawapan. Yang pertama X, yang kedua Y, yang ketiga adalah 0. Okay. Ini yang dipanggil Gauss Jordan sebab kita proses gunakan arrow sampai sebelah kiri semua dapat identity. Okey, kita lihat soalan ni. Tadi ada dua soalan ni. Okey. Untuk Cramer rule. Okey, untuk Cramer rule, ini kaedah yang ketiga ya. Kaedah yang ketiga untuk kita nak solve simultaneous equation by using Cramer's rule. Okey, dia mudah je. Jadi yang pertama, kita ubah dulu dalam bentuk matrix equation. Sama aja. Ni saya ubah ya, saya ubah. Sebenarnya nanti kita akan dapat A11, A12, A13. Ini asal. A21, A22, A23. Ini A31, A32, A33. Ini adalah X, Y, Z. Yang ini adalah B1, B2, B3. Okey. Jadi step yang pertama, kita akan cari dulu determinant. Okey. Determinant. Ini sebenarnya simbol dia adalah determinant. Kita cari determinant. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kita boleh terus cari nilai X dan Y, Z. So X ni mudah je.
kita cari juga determinant of X. Tapi kita ubah sikit. Kalau kita cari determinant of X, maksud dia tempat first column ni ganti dengan matrix B. Yang ni, matrix B ni gantikan. Okay, kita cari determinant, bagi dengan determinant yang kita dapat tadi. Kemudian untuk Y pula, kita gantikan second column dengan B. Kalau kita cari Z, kita tukar matrix B tu masukkan ke dalam third column. So mudahnya, cuma pengiraan untuk determinant tu yang panjang sikit. Tapi kalau kita nak cari X, senang je. Ambil matrix B tu ganti untuk first column. Ini untuk X. Okay, ini untuk X. Ganti kat first row. Kalau Y, gantikan dekat second column. Jadi kalau kita lihat, untuk dapatkan X, kita cari determinant, tapi kita ganti untuk first column. Kalau Y, ganti pada second column. Kalau Z, kita ganti B untuk third column. Okay, so kaedah Kremers. Kita lihat contoh. Okey, kita lihat contoh 33. Okey, ni kita nak selesaikan ni, nak solve ni dengan menggunakan Cramer's rule. Jadi, ini tak dinyatakan X tu yang mana, maka biasanya kita akan setkan mengikut turutan. Okey, yang pertama ini beberapa jenis aiskrim. Okey, yang ini kita ada 3 saiz aiskrim. Okey, kita ada small satu, kemudian medium, kemudian yang ketiga adalah large. Itu kita boleh gunakan sebagai X, Y, Z. Okay? Jadi kalau kita nak tarifkan dia, kita ambil je X ni merujuk kepada number of small. Keyword dia adalah small cones. Yang Y ni kita rujuk kepada number of, ini biasanya dinyatakan. Sekarang ni kita ikut je turutan. Ini untuk medium size, medium cones, dan Z ni untuk number of large cones. Jadi X tu adalah small, Y tu medium, dan Z tu adalah large cone. Okey, so kita lihat punya maklumat dia. Okey, yang pertama, maklumat yang pertama, total aiskrim adalah 190. Total tu maksud dia X tambah Y tambah Z 190. Itu maklumat yang pertama. Kemudian as many medium size. Medium size tu merujuk kepada Y. Merujuk kepada Y. As larger ni merujuk kepada, large ni merujuk kepada Z, dan small ni merujuk kepada X. Ni adalah X. Combine. Okay, maksud dia ni equation ni merujuk kepada Y ataupun X tambah dengan Z equals to Y. Ini maklumat dia lah. Okay. Tapi selalunya kita tukar, susunkan dia ni, sebelah kanan tu 0. Kemudian maklumat yang ketiga. Okey, ini hasil daripada hasil jumlah dia. So jumlah dia kita refer lah. Kalau ikutkan dia punya hasil dia, jadi kita kena kaitkan lah. Yang small ni cost dia adalah 0.35. So kita ambil lah 0.35 untuk X. Kemudian untuk Y pula 0.5 Y. Z pula adalah 0.60 Z. Barulah kita kaitkan dengan nilai 89.5. Okay, 89.5. Ataupun ini kita boleh tukar ni. Ini kita boleh tukar, kalau saya permudahkan ya. Tadi kita dah ada ni yang pertama, ni yang kedua.
Yang ketiga ni saya boleh ambil permudahkan nanti last, nanti kamu dapat 7x tambah 10y tambah 12z sama dengan 1790. Ni persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga. Okey, so daripada maklumat ni kita tukar dalam bentuk matrix. Okey, so saya tukar. Maka yang pertama 1 berdasarkan 3 persamaan ni. 1 1 1 7. Yang kedua 1 negative 1. Kemudian yang ni 10. Kalau Z pula, yang pertama 1, yang kedua 1, yang ketiga 12. Okey, yang ni adalah X, Y, Z. Sama dengan sebelah kanan 190, kemudian 0, 1790. Jadi yang pertama kita buat dalam bentuk matrix. Maka yang pertama ni kita boleh wakilkan dengan matrix A. Yang ni adalah X, yang ini adalah B. Okay, jadi sebabkan kita nak gunakan Cramer's rule, kita hanya perlu dapatkan determinan dulu. Step pertama, dapatkan determinan. Okey, jadi nak gunakan Cramer's rule. Okey, jadi kita dapatkan dulu determinan dia. So determinant of A equals to, okey, kita boleh expand ikutlah mana yang kita rasa mudah. Katakan saya expand, saya ambil ni lah, third row lah, senang. Okey, saya ambil third row. Okey, so yang pertama, jangan lupa kita menggunakan cofactor matrix. Jadi yang pertama tu positif. Yang pertama positif. Elemen dia 7. Dan kita punya determinant kita adalah eliminate third row first column. So 1 1 negative 1 1. Kemudian yang kedua tolak minor 32. Kemudian minor yang seterusnya 12. Okey, 12. So ini yang ini, so 1 1 1 negative 1. Ni kalau kita kira ni berapa ni? So 7 1 tambah 1 2. Tolak 10 negative 10. Okey, kemudian kita nak mencari X. So kita dapatkan X dengan cara kita ambil determinan bahagi dengan determinan yang kita dapat tadi, negatif 10. Ataupun kita boleh guna juga kaedah macam ni. Kita cari dulu determinan of X. Okay, determinan of X maksud dia kita akan kira determinan, tapi first row ni gantikan dengan matrix B tadi. Okey. Ingat balik matrix B tadi apa? 190. So ambil 190 0 dengan 1790. Kemudian 1 negatif 1 10, kemudian 1 1 12. Ini kita kira nanti. Kemudian kita kira pula dy. Okey, cek kira determinan, tapi B tu ganti pada second column. 2790. Yang ini 117. Ini 1112. DZ kita tukar untuk third row, third column.
1 negatif 1 10, kemudian 190 01790. Jadi kita kira determinan dia. Okay. Ni kalau kita kira ni, pilihlah mana nak kan. Katakan saya ambil, kita expand by first column lah. First column. Jadi kita akan dapat positif 190. Kita ambil minor. Okay, minor. Eliminate. Okay, first row, first column, negative 1, 1, 10, 12. Kemudian yang tengah-tengah ni tolak, 0 tak payah kira. Kemudian tambah dengan 1790. Ambil minor 1, 1, negatif 1, 1. 600, negatif 600. Baik, ini kita teruskan lagi. Okey, ini katakan saya expand by second column. Ini pun kita boleh ambil. Yang pertama negatif. Negatif 190. Kemudian kita akan ambil minor 712. Yang kedua ni tambah 0, tak perlu cari minor, tolak dengan 1790. Minor dia adalah nanti kita kira, kita akan dapat. Ni saya bagi jawapan akhir je. Darab dengan 12 tolak 7, negatif 950. Dan kita teruskan lagi. Yang ini kita boleh gunakan, ini kita boleh gunakan third column. Sama juga kita boleh ambil negatif. Ni kita akan ambil yang pertama positif, positif. Terus ambil 190 darab dengan minor. Okay, minor 13 10. Kemudian yang kedua tolak 0, tak perlu kira, tambah dengan 1790. Okay, kita eliminate, yang tinggal 1, 1, 1, negatif 1. Ni kalau kita kira 10 tambah 7, 17. 3250 tolak 1, tolak 2. So tolak 2, tolak dengan negatif 350. Maka terus kita dah boleh kira X. So X tu ingat, X tu adalah dx over determinant of D. Okay. So kita ambil jawapan tadi, negatif 600 bahagi dengan negatif 10. So dapatlah 60. Yang Y pun sama, dy bahagi dengan determinant of D. Ni kalau kita bagi dapat 95. Z pun sama, dz bahagi dengan determinant of D sama dengan negatif 35 terus jawapan. Ini kita punya pengiraan. Tapi jawapan akhir kena nyatakanlah X ni merujuk kepada apa. Okey. Jadi jawapan akhir nanti pastikan kita tulis apa maksud X, Y, Z. Ini yang kita tunjuk tadi ni adalah pengiraan.
Tapi bila kita nak simpulkan jawapan, pastikan kita kena tulis X ni merujuk kepada apa. So kita tulis lah. X tadi kita dah lihat, X ni adalah small ya. Ini adalah small, maksud asal dia. Ini adalah medium size. Ini adalah large. Okay. Jadi kita kena ringkaskan semula jawapan lah. Ini 60 small ice cream cone. So jawapan dia kena tulis, sebab ini adalah soalan application. Jangan biarkan Y. Y ni merujuk kepada medium. So 95 medium ice cream. Kemudian yang terakhir itu adalah Z tadi 35 35. Z 35. Jadi Z 35. Ini adalah large ice cream cone. Jadi pastikan jawapan dia mesti kita akan tulis apa maksud X, Y, Z sebagai jawapan akhir. Okey, kita teruskan soalan 34. Okey, ini sama juga. Ini adalah soalan application. Okey, kadang-kadang kita terlampau banyak sangat makluman ya. Jadi kita cuba bina beberapa makluman ya. Kita lihat di sini yang dibincangkan adalah vitamin A, kemudian kita ada vitamin C dan vitamin E. Itu dia punya maklumat dia lah. Okey, selalunya kalau kita jumpa soalan ni, kita buat table. Selalunya kita akan buat table. Okey, kita buat table lebih kurang macam ni lah. Okey, kita lihat yang pertama yang dibincangkan adalah kita ada 3 food, 3 jenis makanan. Ini katakan ini food yang pertama, ini food yang kedua, ini adalah food yang ketiga. Ini kita nak hasilkan makanan untuk rabbit ya. Okey, kalau kita refer kepada maklumat awal ni, untuk food 1 ni, okey, kita lihat kita ada 3 jenis vitamin A tadi. Kita lihat kita ada 3 jenis vitamin. So kita ada A, C dan E. Okey. Jadi kalau kita refer pada food 1, 3 units of vitamin A, maksudnya kita letak sini 3, kemudian yang berikutnya 5 C dan 4 unit vitamin E. Kemudian kalau kita refer untuk food yang kedua pula, mengandungi 5 unit A, kemudian 12 unit C dan 2 unit untuk E. Kemudian untuk food yang ketiga pula, contains 5 unit vitamins A, kemudian 9 unit C dan 1 unit untuk E. Okey, itu kita punya maklumat lah sampai ke ujung ni. Okey, kemudian kita lihat mana kita letakkan total ni. Okey, ni total ni maksud dia jumlah untuk vitamin A ni, jumlah dia. Okey, kalau kita lihat jumlah vitamin A ni adalah 2100. Tadi kita akan letak di bawah ni 2100. Yang berikutnya vitamin C ni jumlah dia 4300. Dan E itu jumlah dia adalah 1300. Okey. Jadi untuk di sini kita lihat soalan ni tak nyatakan X, Y, Z tu yang mana. Okey, jadi cara kita nak kenal mudah je. Totalnya berada di sini. Maka kita akan bergerak ke bawah. Bila bergerak ke bawah, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Kalau total dia berada di sebelah kanan, maka kita akan ambil vitamin A itu X, C itu sebagai Y dan E itu sebagai Z. Tapi sekarang total dia di bawah, maka kita akan bergerak ke bawah. So X, Y, Z. So daripada sini kita takrifkan dulu. Maka X ni merujuk kepada amount. Okay, amount in gram. Okay, in grams of food 1. Food 1. Yang Y ni pun sama juga. Ini untuk food 2. Dan Z ni adalah amount of food 3. Okay, jadi kalau macam ni, tarifan dia X, Y, Z adalah food 1, 2, 3. Okay, biasanya dalam soalan akan dinyatakan X, Y, Z tu yang mana.
So daripada sini kita boleh create simultaneous equation. So kita akan baca ke bawah. So kita akan dapat 3x plus 5y plus 5z equals to 2100. Kemudian 5x 12y tambah 9z sama dengan 4300. Kemudian seterusnya 4x tambah 2y tambah z sama dengan 1300. So kita dah ada 3 persamaan. Kita dah ada 3 persamaan. Okey, kemudian untuk soalan ni kita menggunakan Cramer's rule. Jadi kita akan kena pasti matrix A yang mana, B yang mana. Yang A itu adalah coefficient untuk yang sebelah kiri. Yang B itu adalah yang di sebelah kanan. So daripada simultaneous equation tu kita tentukan A kita adalah, ni saya salin So berdasarkan ni tadi, so kita boleh tentukan A itu adalah 3, 5, 5, 5, 12, 9, 4, 2 and 1. Ini adalah A. So B kita yang sebelah kanan 2, 1, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 1, 3, 0, 0. Jadi step yang pertama kita dapatkan determinant of matrix A. So kita pilihlah mana yang kita nak. Katakan saya expand by second column lah, second column. So kita boleh ambil, so pastikan bermula dengan negatif, elemen dia 5, so minus 1, 2. 1, 2, so 5, 9, 4, 2, 4, 1. Tiga dah ni. Okey, sini. So 5, 9, 5, 9, 4, 1. Kemudian seterusnya kita akan letak tambah 12 minus yang di tengah 3, 5, 4, 1. 3, 5, 4, 1. Kemudian kita akan tolak dengan elemen yang kedua 3, 5, 5, 9. 5, 9. So kita kira ni. Okey, jadi kalau kita kira determinant, akhir sekali kita akan dapat negatif 53. Itu yang pertama lah. Kemudian kita kira lagi determinant untuk X pula. Determinant untuk X. Okey, determinant untuk X kita akan kira, kita tukarkan B kita ni 2, 1, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 1, 3, 0, 0. Pertama, kemudian yang lain ni kekal 5, 12, 2, 5, 9, 1. Itu untuk dx. Kemudian untuk dy pun sama. Untuk dy kita akan tukar lagi. Ni kekal 3, 5, 4. Kemudian gantikan 2, 1, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 1, 3, 0, 0. Kemudian yang ketiga ni kekal 5, 9, 1. Kemudian untuk dy, dz sama juga, kita akan ganti 3, 4, 3, 5, 4. 3, 5, 4. Kemudian 5, 12, 2. Tukar 2, 1, 0, 0. 4, 3, 0, 0. 1, 3, 0, 0. Okey. Kemudian kita kira determinant dia.
Okey, ni kamu selesaikan ni. Ikutlah paling mudah. Okey, paling mudah kita akan gunakan yang determinant, kita expand by first column. Kemudian untuk dy pun kita akan expand by third column, second column. Kemudian z kita akan ambil, kita expand by third column. Okey, jadi kamu selesaikan, hari sekali kamu akan dapat dx, dy dan dz. Okey. Kemudian untuk yang x, y, z ni kita bagikan lah. Okey, so untuk yang x ni kita akan ambil dx bahagikan dengan d. 0600 bagi dengan negatif 53. Kemudian kita teruskan untuk y pun sama juga, negatif 10600 bagi dengan negatif 53. Okey, kemudian kita dapat z pun sama, negatif 5300 bagi dengan 53. Kemudian kita kena ingat ini soalan application. Okay, maka kita kena bagi tahulah kesimpulan dia. So kesimpulan dia kita akan buat 200 grams of food 1. Kemudian sama juga 200 gram of food 2. Kemudian 100 gram of food 3. Okay. Jadi pastikan jawapan akhir dia, sebab ini soalan application, jangan biarkan XYZ, nyatakan. Okay, nyatakan. Okey, seterusnya kita lihat contoh 35. Okey, contoh 35. Okey, Pak Majid sales apples grade A, B dan C. Okey, maknanya maklumat kita adalah A, B dan C. Okey, kemudian total price of grade A apple and grade B. Okey, maknanya sekarang ni kalau untuk kat sini, biasa soalan macam ni lah, dia akan nyatakan X tu yang mana. X tu merujuk kepada grade A, kemudian grade B untuk Y, ini adalah X, yang ini adalah Y, yang ini adalah Z untuk grade C. Okay. Dah dinyatakan, maka kita teruskan lah. Jadi kalau kita refer kepada yang pertama, maklumat yang pertama, total price of grade A apple and grade B apple, maksudnya A dan B. A dan B tu adalah X dan Y. So kita akan ambil X tambah Y sama dengan 3 times the price of grade C, maksudnya 3 kali Z. So daripada sini seloknya kita tulis X tambah Y tolak 3Z equals to 0. Kita dah dapat persamaan yang pertama. Kemudian maklumat yang kedua. Okey, maklumat yang kedua ini pasal sales pula. Ni 80 untuk A. So kita letak 80 X tambah dengan 95 untuk B, 95 B tu Y, dan C itu adalah 60 tu Z. Okey, yang ini sama dengan. Okey, jadi sekarang ni Pak Majid ni dia menjual kepada Pak Abu. Dia menjual kepada Pak Abu. Jadi kalau dijual pada Pak Abu sebanyak 160.5. Okey, ni 160.5. Itu maksud dia yang equation yang pertama, yang kedua ni adalah 160.5. Kemudian maklumat yang berikutnya, Pak Majid juga menjual kepada Pak Abu, Pak Hamid. Okay, so yang pertama tu adalah 55. So 55X, kemudian yang kedua 70Y tambah dengan 90Z. Okay, jual kepada Pak Abu. Ini yang kedua jual kepada Pak Hamid. Pak Hamid 138. So yang ini kita akan samakan dengan 138.
So ini adalah persamaan kita yang kedua. Yang kedua, yang ketiga. Okey, kemudian kita lihat soalan B pula. Okey, soalan B kita dah dapat tadi equation tadi. Kemudian kita nak rewrite the system of linear equation in matrix form. Maknanya kita akan tukar dalam bentuk matrix form. Jadi kita boleh tulis 1 negatif 3. Kemudian kita akan ambil 80, 95, 60, kemudian 55, 70, 90, darabkan dengan X, Y, Z, samakan dengan 0, 160.5 dan 138. Okey, ini untuk soalan yang kedua dalam bentuk matrix form. Kemudian kita nak selesaikan menggunakan Gauss-Jordan. Dengan menggunakan Gauss-Jordan. Jadi kita akan gunakan IAO. Okey, seterusnya kita akan jawab soalan C. Jadi step yang pertama kita akan asingkan sebelah kiri itu adalah matrix A. So 80, ini 95, ini 60, ini 55, ini 70, ini 90. Jadi sebelah dia adalah nilai dia 160.5, kemudian 138. Okey, 138. Okey, jadi sekarang ni bila Gauss-Jordan, kita akan bergerak bermula daripada kolom yang pertama. Kita akan bergerak daripada kolom yang pertama dan kita akan target pastikan kita akan ubah yang ini kepada 0, yang ini pun 0. Okey, jadi kita akan create formula. So kita ubah R1 dan kita akan ubah R2 dan kita akan ubah R3 supaya jadi 0. So ini R2, ini R1 sebab kita tengah buat C1. Ini R3, yang ini R1. Okey, jadi kalau kita nak kira ni berdasarkan C1, R2 kita 80, R1 kita 1. Maka kita mesti menggunakan darab dulu dengan 80, kemudian kita akan tolak. Okey, sama juga untuk R3. Kalau kita refer pada C1, R3 kita 55, R1 kita 1. Maka yang R1 ni darab 55, kemudian kita kena tolak. Jadi kita akan ubah R2 dan R1 menggunakan formula yang kita create tadi. Okey. Okey, jadi kalau kita nak mudah, kita boleh buat table lah. Kita ambil sini R2, sini negatif 80 R1. Jadi R2 kita adalah 80, 95, 60, kemudian 160.5. Okey, untuk R1 darab je dengan 80, negatif 80. So negatif 80, ini pun dapat negatif 80. Kemudian 80 darab 3, 240. Kemudian 0. Okey, kemudian kita jumlahkan lah. Okey, ini kalau kita jumlahkan, yang pertama 0, yang kedua 95 dapat 15. Yang ini kita akan dapat 300. Ini 300. Kemudian yang ini jumlah dia 160.5. Ini untuk second row. Kemudian R3 pun sama juga. Kalau tak mahir kita boleh buat table sama macam tadi. So kita ubah sikit. Jadi kalau nak ubah R3, formula kita R3 sini negatif 55. R3 kita 55, 70, 90, 138. Kemudian R ini tadi R1. R1 darab dengan negatif 55. So ini negatif 55. Yang ini pun negatif 55. Yang ini darabkan dengan 3.
So kita akan dapat positif 255. Okey, so kita akan ambil 55 darab 3. So ini 165. Okey, yang ini darab 1 darab 3 negatif 55, so positif lah 165. 5. Kemudian yang ni 0. Kemudian kita jumlahkan lah. Kalau kita jumlahkan ni 0. Ini kalau kita jumlahkan dapat ini jumlahkan dapat 15 juga. Ni kalau kita jumlahkan dapat 255. Yang ini kalau kita jumlahkan 138. Yang row yang pertama ni kekal. Selesai. Kemudian kita bergerak kepada C2 pula. Tujuan kita nak dapatkan, ubah yang pertama ni 0, yang ketiga ni pun 0. Okey. Jadi kita ubah R1. Kita ubah R1 dan kita ubah R3. Formula kita adalah R1 dan R2. Kenapa R2? Sebab kita tengah buat C2. Ini R3, ini R2. Okey, kalau kita nak check berdasarkan C2, R1 kita adalah 1. R2 kita 15. Maka mesti kita letak sini 15. Kemudian tolak. R3 kita 15. R2 kita 15. Dan kita akan tolak. Itulah kita punya formula. Okey, jadi kita kalau tak mahir boleh gunakan lagi table ni. Okey, jadi formula kita adalah 15 R1. Kemudian tolak dengan R2. Okey, jadi yang first row ni kena darab dengan 15. So 15 ni 15. Ni dapat negatif 45. Nanti 45. Ni dapat 0. R2 kita salin 0, 15 kena ada negatif 300, negatif 160.5. Okey, kemudian kita jumlahkan. Maka R1 akan berubah menjadi 15. Kemudian kita akan dapat 0. Kemudian negatif 345. Dan yang sebelah kanan negatif 160.5. Selesai. Kemudian kita ubah pula R3. Kita ubah R3 dengan cara formula dia R3 sini tolak R2. R3 ni kita salin je 0, 15, 255 dan 138. R2 kita salin tapi kena ada negatif. Negatif 300, 160.5. Kemudian kita ubah R3, jumlahkan. Ini akan dapat 0, yang ini pun 0. Ini akan dapat negatif 45. Dan yang ini akan dapat negatif 22.5. Yang R2 kekal 0, 15, 300, 160.5. Okey, selesai C2. Kemudian kita teruskan lagi. Kita akan teruskan dengan C3. Okey, kita akan teruskan dengan C3. Untuk C3 kita nak ubah third column. Third column dengan cara ubah sini 0, 0, 1. Target 0 je dulu. Maka kita akan ubah dengan menggunakan formula R1 star, kemudian kita gunakan R2 star. Okey, jadi formula kita adalah kamu gunakan formula 45 R1 tolak dengan 345 R3. Yang ni pun sama, 45 R2 tambah dengan 300 R3.
Okey, so kita akan ubah R1 dan R2 ni dengan menggunakan formula yang baru ni lah. Jadi kalau kita gunakan formula yang baru, maka nanti kita akan dapat akhir sekali ini 675, ini 0, ini 0. Kemudian yang ini 540, yang ini 0, ini 675, ini 472.5, yang ini 00 negative 45 dan negative 22.5. Okey. Okey, kemudian yang terakhir mudah aja, kita akan ambil R1 star, kita bahagikan dengan 675. R2 pun sama, 675. R3 ni kita bahagikan dengan negatif 145. R3. Okay, nanti kita proses, akhir sekali dapatlah identity. So sebelah kanan 0.8, 0.7 dan 0.5. Okay? Tapi ingat, ini soalan kata solve for the values of x, y dan z. Okay? Tapi disebabkan ini soalan aplikasi, maka kita bagi tahulah. So kita boleh buat kesimpulan. Pastikan buat kesimpulan. So the price of grade A, so the price of grade A adalah 0.80. Okay? Dan seterusnya lah. Grade B, ini saya grade B adalah RM 0.70 sama dengan RM 0.50. Okay? Jadi kalau kita nak nyatakan jawapan, tulis the price of grade A berapa, grade B berapa, grade C berapa. Itu untuk jawapan akhir.